Strok menjadi punca kematian selepas penyakit jantung dan juga kanser, serta ia menjadi penyebab kepada kecacatan yang dahsyat. Di Malaysia, 150 daripada 100,000 orang rakyat Malaysia diserang strok dan pesakitnya bertambah setiap tahun. Apakah puncanya dan bagaimana untuk mencegahnya sekira anda diserang strok? Apa pula rawatannya? Kita akan kongsikan perbincangannya di dalam Borak MG bersempena dengan sambutan Hari Strok Sedunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Borak MG. Hari ini anda bersama saya Rosnani Nasir di Hospital Rehabilitasi Ceras atau HRC. Mengapa kita ada di sini? Kali ini saya nak serius. Saya tak nak gelak-gelak masa hal ni. Sebab kali ni kita nak bercerita berkenaan serangan strok. Saya pasti yang kat luar sana, penonton atau pelayar kita di Malaysia Gazette akan tertanya, strok ni sama ke dengan jantung? Sama ke dengan sakit-sakit yang lain? Tapi sebenarnya, strok ini adalah salah satu punca kematian dan juga membawa kecacatan atau perubahan pada fizikal kita yang dahsyat. Dan kena pada tajuk kita hari ini, pembuluh senyap, cegah dan rawat strok. Dan bersama kita dalam Borak MG hari ini iaitu salah seorang tangan di HRC iaitu Dr. Nur Hayati Husin, iaitu pakar perubatan rehabilitasi merangkap ketua unit rehabilitasi neurologi. Dan seorang lagi, beliau merupakan pesakit yang menerima rawatan di HRC iaitu Encik Muhammad Fazli Zakaria. Selamat datang ke Borak MG. Sebenarnya doktor yang cakap dengan saya selamat datang ke HRC. Terbalik ni. Sebab kita bersiaran di HRC. Dan hari ini topik kita cukup menarik untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan penyakit strok ni sendiri. Betul, kalau doktor lihat bagaimana dengan jumlah pesakit yang datang ke sini untuk menerima rawatan, terutamanya mereka yang mendapat serangan strok itu sendiri. Ya, saya berterima kasih Nani untuk datang bersama kami dan kita Rehab Ceras. Apa yang saya nampaklah bilangan pesakit, trend bilangan pesakit yang menerima rawatan di sini meningkat dari semasa ke semasa lah. Dari tahun ke tahun saya berada di sini memang maknanya berlaku peningkatan yang tinggi juga. Memang meningkat dan juga strok ni melibatkan pelbagai usia. Daripada yang muda hingga yang tua. Oh, yang muda pun ada? Yang muda pun ada. Maksudnya yang muda tu ada yang awal 20-an sehingga yang tua lah, yang berusia 70-an, 80-an. Jadi dia boleh terjadi kepada sesiapa sajalah. Jadi bilangannya angka bulat tu ramai lah, saya kata ramai. Jadi yang kita nampak adalah nisbah yang semakin muda. Kalau kita anggarkan 40-50 pun masih muda lah sebenarnya. Bukanlah muda sangat cakap muda doktor, 40 doktor jangan cakap tu. Jadi itu adalah antara yang ramai juga menerima rawatan di sini kerana telah mendapat strok sebelum ni lah. Jadi pesakit terdiri daripada pelbagai bangsa. Dia ada bangsa yang tertentu pelbagai usia daripada pelbagai juga lokasi di sekitar. Antara yang paling muda doktor. Paling muda untuk dewasa lah. Dewasa yang paling muda awal 20-an pun ada. 20-an. Pelajar pun ada. Jadi itulah. Untuk punca-puncanya atau kita lebih kenali berkenaan penyakit strok tu sendiri, kejap lagi kita tanya doktor. Okey, kita nak tanya dekat Encik Fazli. Encik Fazli, boleh Encik Fazli ceritakan sedikit bagaimana pada permulaan mendapat serangan strok itu sendiri? Apakah simptom-simptom atau mungkin boleh cerita kejadian atau sewaktu diserang penyakit strok ini? Basically, kejadian saya kena strok ni ada 10 bulan yang lepas. 10 bulan yang lepas? 17 saya bulan 12 tu tarikh keramat lah. 17 saya 2012, 2023. Jadi sekarang dah 10 bulan lah. Jadi waktu tu saya diserang strok tu, simptom awal sebenarnya saya rasa lah sebab saya ni
seorang yang tahu pasal stroke, tapi saya tak indah. Saya rasa rakyat Malaysia kena ambil berat. Betul. Kerana stroke ni satu penyakit yang orang kata jangan pilih dia lah, jangan untuk dia. Kalau boleh jauhkan. elakkan. Kan? Pasal masa tu simptom yang saya terima, dia sebenarnya banyak simptom. Salah satu simptom dia adalah kebas sebelah badan. Sama ada bahu, belah kanan ke kiri tak kisah. Tapi saya... Kebas yang dalam tempoh yang lama ke atau ya, macam? dalam setengah jam, 15 minit dia kebas, saya dapat rasa. Dan saya aware, benda tu saya kena jumpa doktor, saya cakap. Tetapi silapan saya tak cepat-cepat jumpa doktor. Jadi itu adalah salah satu simptom dia. Dia sebenarnya banyak simptom lah. Mungkin doktor boleh terangkan lagi lah detail kan. Jadi kemudian malam tu saya bersosial dengan kawan-kawan. Jadi malam tu saya kena serangan. Jadi apa yang terjadi waktu tu, dia punya simptom lagi berat datang, yang mana saya rasa sebelah badan saya tak boleh bergerak, dan slowly saya punya percakapan, my speech tak jelas lah. Dia deteriorated dan saya terus jadi bisu dan saya tak boleh berdiri. Jadi waktu tu kebetulan nasib baik ada kawan. Jadi kawan yang bawa saya ke hospital SUKM. Dan dari situ saya didiagnose kena stroke lah. Jadi dah hati kecil tu dah rasa saya kena stroke. Pasal kita tahu, tapi kita macam saya cakap lah, kita tahu tapi kita tak peduli, tak ambil berat. Kita abaikan je. Jadi dia bila simptom tu cepat-cepatlah pergi jumpa doktor. Doktor lebih tahulah. Kebas tu atau rasa macam sekejap-sekejap atau apa sepanjang setengah jam tu akan rasa kebas? 15 minit, 30 minit you akan rasa kebas. You akan aware, you akan tahu kenapa kenapa dia tak boleh bergerak ni. Tak boleh bergerak. Maknanya rasa kebas yang kuat. Ya. Dia bukan biasa-biasa. Bila kita sebut kebas tu, memang itulah kebas lah. Dia tak boleh gerak. Tapi lepas tu dia boleh balik. Maknanya kalau kita dah rasa lain macam pada diri kita, terutamanya kebas itu, kebas. Sama ada di tangan, dia boleh jadi di kaki juga ke doktor? Boleh. Di kaki, maknanya kena terus cepat pergi ke hospital. Kalau yang saya tahulah sebelum ni, knowledge saya pasal stroke ni, dia ada bagi formula doktor kan. FAST dia panggil, FAST. FAST. Ya, F tu stand for face. Maknanya kalau you ahli member, family member you lah. Saya bukan nak jadi pandai pada doktor lah, saya nak share je. Betul. Doktor setuju. Jadi face. Face ni maknanya dia ada face drop ataupun mata you drop. You kena, itu adalah simptom dia. And then A is your arms. Your arms ni maknanya you akan rasa kebas lah. Jadi dia numbness tu tiba-tiba pasal weak ni. You rasa macam nak tumbang kan. And then S ni speech. Speech ni kalau you tengok pasal kau cakap slur kan, you akan tahu ini simptom dia. Kadang-kadang orang tengah makan, tiba-tiba dia meleleh dulu, tak perasan. Tapi dia meleleh. Jadi itu simptom. Kadang-kadang kat meja makan boleh, dia attack. Lepas tu last tu T. T ni adalah orang kata time lah. Telefon lah, cepat-cepat ambulans pergilah. Masa dah tiba untuk pergi ke hospital untuk jumpa pegawai perubatan. Betul. Ada lagi banyak lah, tapi itu yang besar. Untuk doktor, boleh doktor jelaskan, mungkin ada yang tidak berapa pasti berkenaan stroke itu sendiri. Doktor boleh jelaskan berkenaan apa itu serangan stroke pada pesakit-pesakit? Stroke ni adalah masalah dengan bekalan darah ke sel otak. Macam Encik Fazli cerita tadi, bahagian yang lemah tu, yang kebas tu belah kanan kan? Belah kanan. Jadi tangan dan juga kaki. Jadi dalam keadaan kes Encik Fazli dan kebanyakan kes stroke lah, sebenarnya masalah berlaku di bahagian otak yang berlawanan, iaitu belah kiri. Maksudnya bekalan darah ke bahagian otak di belah kiri terhalang. Jadi bila kita tak ada saluran darah kan, darah kita tak lalu, bekalan darah terhalang, apa yang berlaku adalah oksigen tak sampai ke sel otak tu. Bila oksigen tak sampai, oksigen tu sangat-sangat penting. Bila sel otak kita ni dia very sensitive, dia sensitif, lebih kurang macam 7 minit lebih tak ada oksigen, sel otak tu akan cedera dan rosak.
Jadi apa yang berlaku adalah stroke ni bila bekalan darah ke kawasan otak terhalang dan menyebabkan komplikasi bergantung kepada lokasi mana yang terlibat. Macam dalam keadaan Cik Fazli adalah lokasi yang mengawal pergerakan, mengawal juga rasa, percakapan juga. Pada awal Cakap. Sebab muka pun, wajah pun lemah kan. Macam lumpuh lah, kita tak boleh nak gerak, macam nak verbalize, nak berborak tu kan. Jadi boleh jadi pasal dua benda lah yang utama. Okay? Satu ada terhalang kerana salur darah tersumbat. Tersumbat kerana gumpalan darah. Jadi itu umpama macam ni lah, kalau kita pasang pipe dan bilik pipe ni, pusing-pusing ada pula benda asing dekat dalam tu, tak keluar. So tak lalu, so tak sampai lah, tak sampai dekat lokasinya. Dan lokasi kekurangan oksigen rosak. Itu satu. Dan kita panggil tu stroke ischemia lah ya. Yang macam Cik Fazli macam tu lah, yang Cik Fazli dah kembali. Jadi itu adalah 80% daripada kes-kes stroke. Maksudnya yang paling kerap berlaku. Yang paling kerap berlaku, paling kerap berlaku sebab gumpalan darah beku yang terjadi kerana beberapa sebab lah, termasuklah kolesterol, termasuklah merokok dan sebagainya lah Okay. Yang 20% yang lebihan tu adalah di mana salur darah yang sampai ke bahagian sel otak kita pecah ataupun bocor. Jadi darah tak sampai juga. Dia bila macam tu, dia pendarahan lah dalam otak. Jadi stroke ni ada dua jenis lah yang besar lah. Pendarahan dalam otak 30%. Kebanyakannya adalah macam kes Cik Fazli, iaitu stroke ischemia lah kita panggil, di mana memang jadi block. Maksudnya salur darah tu kalau nak cerita macam jalan raya lah, jam tak sampai disebabkan itulah berlaku masalah ni. Soalan yang saya nak tanya seterusnya, saya rasa semua rakyat Malaysia tahu sebenarnya benda ni, tapi tak apalah, makanan di Malaysia ni sedap lah begitu. Kita perlu menikmatinya. Saya pasti itu menjadi salah satu punca, Doktor, untuk apa yang Doktor jelaskan tadi berkenaan dengan stroke. Dua perkara itu, 80% dan juga 20% tersebut. Mungkin Doktor boleh ceritakan sikit atau beri penerangan kepada penonton kita berkenaan dengan punca-punca utama sebenarnya kepada serangan stroke. Faktor risiko utama yang kerap berlaku, terutama di Malaysia lah. Masyarakat kita memang tinggi peratusan yang obes, yang ada darah tinggi dan juga ada kencing manis. Dan juga ni tinggi kolesterol kan, tinggi kolesterol. Jadi penyakit serangkai ni yang menyumbang kepada berlakunya insiden stroke yang sangat tinggi di Malaysia. Jadi lebih kepada macam stroke ischemia yang kita kata yang tersumbat tu, faktor risiko darah tinggi kolesterol dan juga faktor utama yang kuat juga adalah merokok. Jadi disebabkan pertukaran dalam sel-sel dalam badan ni, jadi gumpalan darah sering dan boleh berlaku dengan lebih kerap daripada orang yang tak ada darah tinggi, kencing manis ataupun merokok ataupun kolesterol. Dan yang salur darah yang saya kata yang macam pecah atau bocor tu lebih terjadi kepada mereka yang mengalami darah tinggi yang tak terkawal. Jadi darah sangat tinggi, tekanan sangat tinggi, jadi salur darah mungkin pecah, bocor dan berlaku pendarahan. Sebab itulah pihak kerajaan sendiri atau Kementerian Kesihatan sendiri memberi saranan kepada rakyat Malaysia supaya sekurang-kurangnya setahun sekali membuat pemeriksaan. Daripada situ kita tahu sama ada kolesterol kita tinggi ke, ada masalah jantung ke, kencing manis ke. Kadang-kadang kebiasaannya mereka yang tiba-tiba diserang sama ada stroke atau jantung atau penyakit lain yang boleh membawa kepada kematian sebenarnya. Dia adalah sesuatu yang mereka tidak sedar sebab tidak membuat pemeriksaan. Untuk Encik Fazli pula, ketika dihantar ke hospital, mungkin ketika itu Encik Fazli sedar. Dalam keadaan yang sedar. Dan selepas tu doktor mungkin ada memberi penerangan kepada komplikasi yang berlaku. Basically macam ni untuk saya lah. Saya kena tu, saya dibawa ke hospital tengah malam. Jadi saya diberitahu yang saya didiagnose ada stroke. Ada stroke saja, tapi butiran dia tak ada. Tak jelas lagi. Tak jelas lagi pasal saya tak boleh bercakap apa semua. Jadi saya letakkan di ICU. Jadi kebetulan saya tahu yang tentang
saya punya yang macam doktor cakap tadi, saya jenis iskemik kan. Iskemik itu selepas 5 hari. Kemudian baru saya tahu, oh saya kena iskemik. Saya diterangkan, dijelaskan saya kena apa. Saya tahu saya stroke, tapi dijelaskan oleh doktor selepas saya 5 hari dah. Saya kena belah kiri, verbal saraf saya dah mati kan. Jadi speech saya terganggu, yang mana waktu tu slur, dan juga waktu tu saya diberi makan melalui tiup, melalui hidung, hanya special susu doktor kan. Di ICU. Saya susu, saya tak boleh makan 2 hari itulah. Jadi lepas tu saya dipindahkan ke, itulah saya bersyukur sebab saya dikenalkan dengan orang-orang yang baik macam doktor Yati lah. Alhamdulillah. Pasal kebetulan waktu tu saya masuk di ICU. Doktor Yati tengah membuat lautan. Jadi dia telah kebetulan diterima saya sebagai pesakit di pusat rehab. Sebenarnya untuk masuk pusat rehab ni, saya sentuh sikit doktor ya, tak senang. Pasal rupa-rupanya ramai yang nak masuk. Ya, betul. Jadi betul. saya terpilih. Jadi alhamdulillah tu semua saya dapat masuk, dan juga saya memang nak masuk. Sebab bila kena stroke, you tak nak balik rumah. Saya lah tak nak balik rumah pasal saya tak tahu macam mana nak handle dia. Ya, betul. Kan? Dia melibatkan satu perubahan rutin Ya, betul. yang sangat ketara. Ya, betul. Sebelum ini rutin harian kita begini. Apabila kita mendapat serangan stroke, berubah. Ada orang yang 100% berubah. Ya. Yalah, you bayangkan nak pergi tandas pun nak kena orang tolong. Ya. Nasib baik saya Ya, Cik Fazli ya benda tu. ada tim. Kalau ikutkan sekarang 10 bulan. Oh, alhamdulillah 10 bulan dah sekarang. Saya nampak tadi Cik Fazli dah boleh berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dengan saya banyak terima kasih pada kerajaan dia, pusat rehab dengan juruhati-hati especially, dan juga kaki tangan di sinilah. Kerana dia orang very committed untuk tengok kita ni pesakit stroke, kita akan ada efek. Pertama bukan saja fizikal, emosi. Jadi kita nasib baik emosi. Ketara masa kita rasa bila kita kena tu, masa depan kita gelap. Sebab daripada seorang yang normal tak boleh bergerak. Macam saya cakap dan tadi, secara tidak langsung dia boleh membawa perkara itu juga membawa kesan kepada mereka yang di sekeliling. Betul. Betul. Satu keluarga akan rasa perkara tersebut. Bila kita kena sakit seperti stroke ni, kita bukan hanya seorang yang ada beri ujian, orang sekeliling juga. Ya, betul. Macam wife kan, nasib baik adalah orang-orang yang baik, termasuk sistem support tu penting. Betul. Jadi pusat rehab ni dia sistem support. Jadi kaki tangan diorang memberi saya harapan, memberi saya belief that saya can walk again, boleh berjalan semula. Pasal saya pada mulanya sebulan pertama saya rasa apa nak jadi tak boleh berjalan. Ada harapan ke ni? Kan? Macam mana ni nak menjalani kehidupan seterusnya ni kan? Makan pun tak boleh. Tapi dengan kepakaran yang ada, hari kaki tangan juga Puan Yati bagi nasihat, bagi semangat, bagi all the tools yang ada kat sini kan. Jadi kita pas sakit stroke ni dengan sendirinya dia dapat harapan yang baru. Sekurang-kurangnya tak boleh normal macam orang biasa, dia boleh become practical. At least boleh lah jalan. Betul, kan? alhamdulillah. Tak minta orang lah. Ha-ha. Hidup dengan pakai baju macam biasa sendiri, tak bergantung orang. Jadi 10 bulan ni banyak mengajar saya lah. Ada hikmah juga lah. Jadi saya betul-betul terima kasih. Okay, 10 bulan Encik Fazli menerima rawatan di HRC ini, alhamdulillah. Sedikit sebanyak banyak perubahan ya Encik Fazli. Okay, sebenarnya saya sempat berborak dengan pengarah di HRC, iaitu pengarah Dr. Faizal Nizam Abu Salid. Apa kata kita saksikan clipping ini? Hospital Rehabilitasi Ceras ni seperti namanya ialah satu institusi perubatan khas yang mana kita khususkan untuk memberi perawatan perkhidmatan untuk perubatan rehabilitasi. Jadi di bawah Kementerian Kesihatan ni kita ada dua jenis hospital. Satu memang hospital macam kalau yang biasa kita tengok mungkin hospital Kuala Lumpur atau hospital Ampang kan, yang kita boleh pergi tu ada kecemasan, ada semualah, bilik rawatan untuk kecemasan ataupun bilik ICU, ada bilik untuk lawatan
pembedahan dan sebagainya. Di sini kita tak ada semua itu. Sebab kita di bawah satu lagi kategori iaitu institusi perubatan khas. Ada 11 semuanya bawah Kementerian Kesihatan. Perkhidmatan yang kita tawarkan, kita ada menawarkan perkhidmatan pesakit dalam. Kita ada ward 154 katil. Kita juga menawarkan perkhidmatan secara day care atau perawatan harian di mana mereka datang dapatkan rawatan prosedur tertentu dan balik pada hari yang sama. Ada juga pesakit luar di mana kita ada dua jenis. Yang pertama klinik pakar. Pesakit datang jumpa klinik pakar, dengan pakar kita dan kemudian pulang. Dan yang kedua, mereka datang ke kita punya terapi kompleks untuk mendapatkan rawatan-rawatan fisioterapi, occupational therapy, audiologi dan sebagainya. Selepas mereka masuk fasa yang kita panggil subacute ataupun kronik dan mereka ni lebih sesuai sebab dah stabil, boleh dimasukkan di hospital rehabilitasi ceras. Mungkin ada persepsi yang berpandangan mungkin susahlah nak masuk ke situ, orang yang terpilih saja. Bukan. Sebenarnya apa yang berlaku, pakar daripada hospital yang merujuk boleh rujuk kepada kami. So itu dari segi rujukan daripada hospital terus pada hospital kami. Pakar-pakar yang merawat, contohnya kalau pesakit pediatrik kan, dia memerlukan rawatan untuk pesakit pediatrik untuk menjalani rehabilitasi, dia akan berhubung dengan pakar kami dan mereka akan berhubung dan berbincang, okey, pesakit ni kita bagi rujukan sebagai pesakit luar ataupun ini sesuai lah untuk kita terus masukkan sebagai pesakit dalam dan dia akan dirujukkan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga daripada klinik-klinik, sama ada klinik kerajaan, klinik swasta, daripada pihak universiti yang dirujukkan kepada kami. Jumpa saja dengan doktor anda dan mereka akan buat surat rujukan apa masalah yang diperlukan, yang ada dan apa rawatan yang diperlukan, sertakan juga dengan lampiran-lampiran scan-scan yang ada, cop dengan doktor perubatan tu dan hubungi dengan kami untuk dapatkan temu janji. So semasa temu janji tersebut, doktor akan tengok kesesuaian mereka. Ada setengah-setengah kes tu dia sebenarnya agak simple, yang mana mungkin dia tak berapa sesuai dimasukkan di sini sebab kita nak memfokuskan kepada kes-kes yang sangat sukar ni. Sebab yang mudah mungkin mereka boleh mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar di hospital lain ataupun mungkin di klinik kesihatan. Tapi kes-kes yang kompleks, yang ini kalau mereka pergi dekat bukan institusi seperti kami yang bukan khusus, mungkin tak boleh mereka dapat rawatan yang terbaik. Untuk pesakit dalam kita ada 154 katil yang mana dia ada 6 ward. Ward yang kita ada tu dia mengikut kepakaran. Yang pertamanya macam tadi ditanya pasal umur kan, kita ada daripada kanak-kanak sehingga warga emas. Jadi tentunya kita ada ward perubatan rehabilitasi kanak-kanak. Lepas tu kita ada juga ward perubatan rehabilitasi geriatrik ataupun untuk warga emas. Kemudian kita ada yang agak banyak pesakit yang masuk ialah ward rehabilitasi untuk neurologi dan juga neurologi acquired brain injury ataupun traumatic brain injury. Teknologi adalah satu, kepakaran dan juga pelibatan profesion perubatan itu sendiri dan juga kita punya terapi adalah sangat penting, the human touch tu. Jadi gabungan dua-dua perkara ini, ada yang menggunakan kaedah konvensional bila membuat terapi, ada yang menggunakan kaedah art contohnya dalam buat terapi, ada yang menggunakan teknologi. Jadi di sini kita menggabungkan kesemuanya. Jadi tentunya bila disebut bertaraf dunia, dia kena ada benchmarking, dia kena ada satu kaedah di mana kita boleh membuat perbandingan kita dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin sama fasiliti seperti kita di luar negara. Sedangkan fasiliti ni pun bila dibuat dahulu, pakar yang design untuk bangunan hospital ni pergi ke banyak tempat yang lain di luar negara untuk melihat apa idea-idea yang ada untuk dibawa balik. Kembali dalam Borak MG bersama saya Rosmari Nasir dan tetamu kita diorang Dr. Nur Hayati dan juga Encik Fazli. Kita nak sambung semula berkenaan dengan stroke ni. Tadi pun Dr. Faizul ada menerangkan sedikit berkenaan dengan apa itu stroke. Jadi doktor, memandangkan sekarang menjadi satu trend. Semua orang bila ada sesuatu aktiviti atau program contohnya maraton, semua nak lari. Lepas tu hiking, semua nak hiking. Lepas tu ada jugalah yang berkata-kata begini, mereka ni bukan pakar sebenarnya, mereka bukan doktor, tapi mereka memberi satu pandangan yang agak menakut-nakutkan orang ramai, iaitu bersukan ni pun sebenarnya boleh kena sakit jantung, kena serangan stroke. Betul ke doktor sebenarnya bersukan itu antara salah satu punca seseorang itu boleh diserang stroke? Okay, saya nak tanya boleh? Tadi bersukan tak? Saya bersukan. Okay, bersukan bagus. Kami pun mencuba lah. Memang ikhtiar kita bersukan sebab bersukan atau sebenarnya lakukan aktif lah, physically aktif sangat-sangat penting. Betul. Dia tidak menyebabkan stroke sebenarnya. Tidak menyebabkan masalah
jantung. Tidak menyebabkan. Melainkan terdapat individu tu sendiri dah risiko-risiko yang boleh menyumbang ke arah stroke. Maknanya risiko tu dapat tapak dekat dalam diri seseorang itu. Yang bagusnya sukan ni, sukan aktif ni adalah salah satu cara nak mengurangkan tekanan darah, nak kurangkan tahap gula. Jadi kawalan kecil manis semua tu menjadi lebih baik dengan bersukan tau. Dan juga bila kita bersukan tu dia sebenarnya baguskan untuk kita punya emosi, kita punya emotional a lot, macam banyak hormon endorfin, stamina. Lepas tu bila kita rasa sihat, kita pun cergas untuk bekerja. Tepat. Jadi semua tu memang sebenarnya menyumbang ke arah kesejahteraan tubuh kita dan juga bila kita kekal aktif, bukan sahaja dari segi tubuh badan, otak kita sendiri sebenarnya menerima manfaat tu. Because bila kita bersukan, salur darah ke bahagian otak tu lagi banyak membesarkan oksigen. Jadi sangat bagus untuk siasat otak kita. Jadi kalau nak bijak ke, nak pandai kan, nak cerdas, memang kena bersukan. Bersenam, bermakna tiadalah sebenarnya. Bukan stigma yang benar lah yang dilontarkan. Berpada-pada. Sebenarnya ia apabila badan kita ni, kita pun tak buat pemeriksaan doktor, pun kita tak tahu kesihatan kita. Lepas tu kita pula melakukan aktiviti yang ekstrim. Contohnya hiking, lari 30 km. Itulah yang membawa punca kepada stroke. Bukannya sukan itu. Ya, betul. Bukan Tepat sangat. Untuk Cik Fazli pula, untuk dalam tempoh 10 bulan itu, apakah rawatan-rawatan yang diterima di HRC? Baik, dalam 10 bulan tu saya dia ada beberapa jenis treatment yang ditawarkan di sini, termasuklah fizioterapis untuk berjalan, lower limb dia panggil OT, occupational therapist, iaitu upper limb untuk tangan semua, dan juga speech therapy. Jadi saya jadual tu adalah kita kena ikut appointment yang dibuat oleh pihak rehab kan. Jadi dia akan bagi kita jadual, kita akan letak. Jadi 3 jenis lah benda tu. Jadi after kita ada test yang akan dibuat, contohnya speech therapy. Bila kita dah sampai certain level yang mana kita ni dah bercakap dengan baik, dia akan grab kita macam itulah. Dia akan lepaskan kita, okey, kau tak perlu rawatan lagi. Kau continue apa yang kita ajar, buat dan praktis macam tu. Jadi macam sekarang ni, untuk saya personally, saya tinggal 2, iaitu fisioterapi untuk lower limb dan juga occupational therapy bahagian tangan. Dan juga itu yang membuatkan saya contribute lah. Jadi kalau tak ada rawatan di sini, saya buat exercise di rumah. Dan juga ada orang kata fizioterapis yang freelance kat luar sana, yang kita boleh engage dia untuk datang ke rumah untuk add on apa yang rehab bagi. Pasal kalau nak kata rehab saja tak cukup. Tapi sebenarnya bila saya sempat juga doktor pusing-pusing, tengok kan pesakit-pesakit kat sini, bagaimanakah kaki tangan sini, di sini menjalankan rawatan kepada pesakit. Apabila saya perhatikan, mereka mengajar yang sangat basic. Maknanya contoh macam kalau Cik Fazli di rumah, aktiviti di dapur, macam mana kita nak ambil pinggan, macam kita nak sentuh barang, nak tarik kerusi. Maknanya perkara-perkara tersebut diajar di sini supaya ia melancarkan pergerakan itu, dan kemudian sekiranya masih belum lancar boleh diteruskan di rumah. Maknanya tidaklah kalau sebelum ini ada mereka kan doktor, yang dah diseram stroke, tetapi mereka tak nak menerima rawatan. Mereka lebih rela duduk di rumah, baring sahaja dan mengharapkan permintaan orang lain untuk membantu. Bagaimana tu doktor? Adakah perkara tersebut sudah semestinya akan memudaratkan? Tapi selain daripada memudaratkan, adakah ia boleh membawa kepada perkara yang lebih teruk seperti kematian? Okey, komplikasi stroke ni banyak sebenarnya kan. Jadi kalau yang bagi mereka yang terlantar, ada banyak komplikasi seperti luka tekanan, kekejangan, contracture kita panggil lah, maksudnya sendi tu dah keras, dah tak boleh bergerak ni atau digerakkan. Jadi semua tu sebenarnya
tak akan membawa kesan yang positif dalam jangka panjang, malahan akan mengganggulah proses pemulihan sebenarnya. Jadi memang kita memang galakkan pesakit seboleh-boleh berdikari lah. Selalunya siapa-siapa yang dapat stroke memang dia akan kata dia nak buat macam mana berdikari kan, Berdikari. normal. Dia nak buat semua normal. Dia tak nak orang tolong semua Jadi memang itu yang kita harapkan juga kepada semua pesakit. Tapi kita akan tengok jugalah kebolehan seseorang tu. Jadi mungkin apa yang Dani nampak yang basic tu mungkin kebolehan dia tahap dia awal lagi. Jadi kita latih yang basic. Bila dah pergi ke arah selain, latihan tu sebenarnya lagi susah lah. Lagi susah, challenging lagi lah sebenarnya. Macam Cik Fazli tadi dengan fisioterapi, pemulihan cara kerja, pemulihan terapi dengan speech therapist kan, pemulihan tu cara pemulih dengan bahasa dan juga cara untuk bertutur, semua tu bergantung kepada apa yang pesakit tu merasai lah. Katakan untuk orang lain bukan hanya yang basic tu, tapi melibatkan juga counselling, clinical psychology, pendekatan dari emosi, dari kognitif, dan juga ada kita pun memerlukan input daripada audiologi, dietitian, farmasi. Jadi ramai yang sebenarnya terlibat dalam proses rawatan itu sendiri. Jadi katakan kalau memilih untuk berada di rumah dan tak nak buat apa-apa, rugi kerana perkhidmatan aja. Dan kalau dibuat secara teratur dan betul, memang dia punya outcome tu sangat kesan dia positif lah. Dan saya nak terangkan kan, macam stroke ni sebenarnya boleh dicegah dan juga boleh dirawat, dan dielak daripada komplikasi lain. Tapi sebenarnya janganlah sampai masuk ke sini. Itu perlu dicegah. Pencegahan seboleh-bolehnya, jangan sehingga sampai ke sini. Maknanya cegah pada awal ni, kita dah kena cegah dan buat pemeriksaan kesihatan itu terutamanya lah, itu yang paling penting. Betul, sangat-sangat penting. Tak boleh, jangan buat. Kerajaan pun banyak sekarang. Betul. Pilihan. Kementerian Kesihatan sendiri telah menjadikan hospital yang selesa kan, dengan ward. Kita dah ada ward kat sini. Kat sini pun fasilitis saya dimaklumkan juga. Kelengkapan yang digunakan bukan sahaja canggih, tapi bertaraf luar negara. Maknanya kita refer juga pada peralatan teknologi di luar negara dan diaplikasikan kepada hospital ini. Dan secara tidak langsung ia membantu pesakit-pesakit dan juga petugas-petugas di sini untuk melakukan rawatan itu. Jadi, mengapa diam sahaja? Kenapa perlu tunggu di rumah? Betul tak, doktor? Sebenarnya ada peluang itu. Bolehlah refer ke mana-mana hospital ataupun klinik untuk prosedur masuk ke hospital di HRC ini. Okay, doktor, kalau kita bercakap kepada usia tadi 22 tahun, seawal 20-an, pesakit itu boleh, seseorang itu boleh diserang stroke. Sebenarnya adakah stroke itu berkait dengan sejarah atau history keluarga? Ada, sebenarnya ada. Jadi selalunya sejarah penyakit dalam keluarga, stroke satu, tapi sebenarnya punca risiko itu sendiri. Maksudnya dia ada sejarah keluarga yang mengalami darah tinggi, mengalami kencing manis. Jadi kalau yang lebih banyak tinggi kolesterol jadi kebanyakan yang boleh keturunan terutama kencing manis dan darah tinggi ni, apa masalah dia, kenapa orang ingat dia tak dapat? Pasal dia tak periksa. Tapi keluarga dah ada. Ibu bapa mungkin dah ada. Ibu bapa dah mungkin ada stroke pun, tapi sendiri tak nak periksa, tak nak tahu. Jadi itu yang kena buat saringan kesihatan. Kena pastikan. Sebab mana ada kaitan. Kalau kita dah tahu keluarga kita, keturunan kita ada yang pernah kena serangan stroke ataupun jantung ataupun penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Jadi kena bertindak. Jangan tinggal. Tak apalah. Stroke tu tak kena kat kita. Jangan confident sangat kita sihat. Padahal tiap malam menuntut tarik, roti canai, malam pula tu pukul 12 malam. Macam mana nasi biryani? Betul kan? Yang masalah dia, bila kencing manis darah tinggi, dia bukan penyakit yang sakit. Dia penyakit yang senyap. Dia tak sakit, dia tak rasa apa-apa. Dia tak akan cakap, darah you tinggi, badan you sakit, tak ada. Jadi orang tak sedar. Bila dah sedar, masalah dah berlaku. Comel lah doktor. Darah tu bercakap. Dia tak tahu kan, dia senyap je. Okey, untuk Cik Fazli juga. Cik Fazli, apa perubahan rutin Cik Fazli selepas menerima rawatan yang jauh berbeza dengan kehidupan sebelum ini? Tapi mungkin kehidupan kini
lebih sihat, lebih mementingkan apa kesihatan itu. Basically memang banyak yang berubah lah. Orang kata upside down lah. Tetapi sebagai stroke survivor orang panggil, kita kena survive lah. Kita kena adapt dengan keadaan kita sekarang. Maknanya apa yang berubah dari segi mungkin sekarang saya tak boleh driving lagi kan. Itu satu lagi, makan mungkin tangan tak cukup kuat, pakai sudu dan garpu kan. Tapi macam mandi sendiri ke apa semua dah boleh buat, tapi kita cuba adapt lah dengan keadaan sakit ni. Itu yang perubahan yang ketara, perubahan yang macam dari segi pekerjaan macam dulu saya bekerja dengan syarikat, jadi sekarang ni saya tak boleh bekerja, jadi maknanya kita tak boleh menulis, tak boleh melayan kan. Jadi kita boleh telefon, jadi itulah kita kena adjust dengan keadaan sekarang ni. Bukan bermaksud kita terus tak boleh buat apa-apa, tapi kita cuba adapt. Macam mana perubahan tu memang ketara, tetapi boleh adjust. Tapi you nak kena adjust hidup you kena adapt dengan apa yang keadaan sekarang ni, dengan keadaan you dengan keadaan sekarang ni. Tapi nak buat macam dulu tak boleh lah. Adalah limitation dia semua. Jadi itulah sikit saya ini jawapan tentang perubahan yang ketara tu. Ada segi makan, jagaan diri, kerja, semua ada efek. Tapi boleh adapt. Tapi sebenarnya Encik Fazli, kalau doktor sendiri, kalau seseorang itu mendapat serangan stroke, pastinya ia memberi seperti yang Encik Fazli cakap, memberi kesan kepada emosi itu. Selepas itu kehidupan dia berubah. Ada yang berubah 100%. Jadi mereka akan ada mengalami masalah lain pula, iaitu masalah mental. Mereka akan rasa kemurungan, rasa diri terasing, rasa semua yang negatif itu, aura negatif itu dimasukkan dalam diri itu. Jadi doktor, di sini juga yang saya ketahui mempunyai rawatan, bukan sahaja daripada segi fizikal itu sendiri, tetapi ia merangkumi mental seseorang pesakit stroke itu. Bagaimana doktor? Memang lepas stroke salah satu maksudnya komplikasi emosi lah daripada kemurungan tu sangat ketara. Sebenarnya tinggi peratusan yang mendapat kemurungan selepas stroke. Orang ingat sikit dia tahu. Ya, betul. Sebab orang jarang nak mengaku sebenarnya. Tapi apa yang berlaku adalah lebih kurang 1/3 daripada pesakit mungkin mengalami kemurungan. Tak semestinya selepas stroke tu sendiri, tapi dalam masa satu tahun selepas stroke tu, sesiapa saja memang boleh dapat kemurungan dan agak tinggilah peratusan dia. Jadi memang rawatan yang kita berikan merangkumi semualah dari kaunseling, daripada psikologi. Program-program pun juga banyak yang dilakukan di sini kan? Banyak sangat. Lepas tu kita juga buat aktiviti leisure di luar, di taman dan sebagainya. Berbagai lah semuanya adalah untuk memastikan tahap emosi tu dalam keadaan yang mantap lah ini. Bukannya emosi tapi masalah kognitif juga merupakan salah satu daripada komplikasi stroke yang orang mungkin tak nampak dan tak tahu. Betul. Maksudnya macam Encik Fazli bagus sebenarnya, kognitif dia tip-top lah, mantap tapi ramai juga yang dia rasa processing speed dia, tahap berfikir dia dah jatuh rendah. Tak dapat nak buat keputusan. Tak ada sedikit pun yang positif difikirkan, semuanya negatif. Lepas tu tak dapat, ada yang tak dapat nak mengira, tak dapat nak memikirkan macam mana nak selesaikan masalah pun tak boleh. Terus jam yang lebih kurang macam itulah yang diorang cakap. Jadi masalah kognitif pun salah satu yang kita akan perhalusi dan juga cuba untuk mengatasi lah dengan intervensi spesifik lah untuk kognitif. Cik Fazli, untuk apabila Cik Fazli pergi ke sesi rawatan, pastinya sokongan keluarga iaitu isteri sesuatu yang sangat penting sebab ada juga mereka yang hanya seorang diri. Sebenarnya apabila pesakit dan juga keluarga datang untuk menerima rawatan, secara tidak langsung penjaga ini atau mereka yang membawa pesakit ini, mereka akan belajar sesuatu. Betul tak doktor? Betul. Mereka akan belajar sesuatu yang akan dibawa pulang dan boleh digunakan atau diaplikasikan di rumah. Tapi ada juga yang datang seorang dan bila pulang tiada keluarga yang beri sokongan atau ingin mempelajari apa-apa kaedah yang digunakan di sini. Bagaimana pandangan Cik Fazli sendiri? Macam ni, sekarang ni dunia dah berubah. Pada saya, untuk mempunyai keluarga yang very supportive,
adalah satu blessing lah. Syukur Alhamdulillah. Tetapi pada yang tak ada, jangan putus asa. Kerana you are not alone. Dalam dunia ni kita dah ada media sosial. Jadi kita boleh gunakan media sosial untuk kita at least belajar apa yang patut kita buat untuk menangani. Yang penting kita kena ada knowledge. Knowledge is power, orang kata kan. Jadi kehendak kita untuk belajar bukan maksudnya belajar yang macam simple-simple macam saya cakap tadi, untuk macam mana nak survive. Jadi even though you tak ada family, you jangan putus asa. Jangan putus asa. Semangat tu kena kuat. Itu yang paling penting. Kalau you give up, you surrender, itu susah lah. Orang bagi you nasi pun you tak boleh ambil makanan. Itu pun problem lah. Doktor, mungkin doktor boleh sampaikan pesanan kepada mereka di luar sana. Apabila berlakunya, contoh seseorang itu mendapat serangan stroke, tapi dia dalam keadaan sedar, apa yang perlu dia lakukan? Dan apa pula orang sekeliling perlu lakukan supaya ia tidak memudaratkan pesakit itu? Okey. Betul ni sebenarnya Encik Fazli dah cerita tadi kan. Pak Cik cakap tadi patutnya datang lagi awal. Ya? Okey, jadi memang yang paling utama adalah datang awal. Maksudnya bila merasakan simptom-simptom yang ketara seperti kelemahan anggota badan, kebas, kaki, kebas, terutama ke separuh tubuh sukar untuk bercakap, yang tiba-tiba ni sukar untuk bercakap, sukar untuk menelan. Lepas tu mungkin juga pandangan mata tu dah jadi kabur. Memang lain kabur yang luar biasa kabur dia, ataupun hilang keseimbangan badan yang sangat ketara salah satu daripada yang kerap berlaku bukannya untuk yang menyedari. Soalnya menyedari tu mungkin sedar, tapi mungkin kalau serius stroke-nya dia tak sedar juga. Tapi orang sekeliling ni perlu sedar bahawa itu mungkin tanda-tanda awal stroke. Tak semestinya stroke, tapi mungkin tanda-tanda awal. Tapi siapalah kita untuk meneka sebenarnya kan? Jadi memang kena pergi ke hospital secepat mungkin, kerana terdapat rawatan sekarang ni, banyak hospital menawarkan rawatan awal untuk stroke, iaitu seperti trombolysis. Ini rawatan-rawatan spesifik lah diberi oleh doktor di hospital yang boleh membantu yang boleh mengurangkan komplikasi akibat stroke tu atau reverse terus masalah stroke tu sendiri. Tetapi dengan syarat datang awal. Kalau datang lewat, kerosakan dah berlaku kepada sel otak, dan bila kerosakan berlaku pada sel otak, dia tak boleh nak pusing balik waktu, dia tak boleh nak reverse balik. Jadi memang datang awal, jangan ambil ringan. Kalau tak stroke, Alhamdulillah. Bukan semua kebas tu stroke sebenarnya. Ada orang ingat kebas stroke, tak semestinya. Tetapi bukanlah kita untuk memberitahu diri sendiri bukan stroke atau tak stroke. Datang di mana doktor akan memeriksa, kalau perlu membuat imbasan otak sama ada CT scan atau MRI, dan akan pastikan kalau betul stroke lah, iskemia ataupun yang perdarahan, dan rawatan yang selanjutnya akan diberi yang berpadanan lah dengan tahap stroke itu sendiri. Tapi doktor, sekiranya perkara tersebut berlaku di rumah, kadang-kadang kita tak tahu orang yang berada sekeliling tu mungkin warga emas. Mereka dah cakap, ini kejang ke apa ke, apa yang perlu dielakkan pergi. Kita tak tahu bubur minyak ke, mandikan ke, makan ubat ke, apa perkara perlu dielakkan pada awalnya tu ketika melihat pesakit tersebut diserang penyakit stroke. Pada awal pada rasa-rasa lah mungkin stroke. Telefon dulu orang terdekat. Telefon dulu orang terdekat, sebab kebanyakanlah pesakit pada ketika itu memang dia susah nak bergerak sendiri pun. Betul. Jadi dia perlukan bantuan. Kata orang kemas di rumah, perlukan bantuan orang. Nak makan ubat pada ketika itu sebenarnya tak ada ubat pun yang boleh dimakan. Maknanya jangan bagi makan ubat apa-apa. Sebab mungkin pesakit tu tak boleh nak telan pun. Kerana stroke tu sendiri. Jadi kita tak boleh nak paksa, tak boleh. Jadi dan kalau memang tak sedar, boleh kita urut ke apa ke pada urut tu semuanya hanya mengambil waktu je sebenarnya. Yang sekarang ni tak perlu time secepat mungkin, tak payah tunggu-tunggu dah. Terus pergi hospital. Tak payah fikir nak pergi tak pergi. Panggil, call for help, panggil, dia minta bantuan, siapalah yang terdekat, bawa ke hospital terdekat. Yang kata saya risau, mungkin lepas tu doktor akan tengoklah. Bukan semua simptom tadi stroke. Tetapi kalau stroke, sayang kalau datang lambat. Doktor, saya tahu soalan saya seterusnya mesti doktor marah. Ada orang percaya
pergi jumpa doktor lah. Kita ambil je lah ubat ni. Makcik sebelah tu ada tanam pokok buat herba ni. Macam mana tu doktor? Menggunakan perubatan alternatif ni. Perubatan alternatif Encik Fazli pengalaman Encik Fazli ni mana mandai je ni. Ramai doktor kat luar sana tu Encik Fazli. Macam tu susah kalau ada pemikiran itu, kita pun susah. Tapi sebenarnya lah kita pergi jumpa doktor lah. Itulah jawapan ni. Betul. Sebenarnya Pasal kalau nak herba-herba, ada kalanya kalau kita menggunakan herba tu belum tentu sesuai dengan darah pesakit tu. Dia lebih memudaratkan. Betul tak doktor? Tapi sebenarnya ada juga yang percaya. Ya, tidak salah untuk kita ikhtiar. Mungkin, tapi yang pertama perlu jumpa doktor. Sebab kena ke hospital. Betul, sebab bila dalam masa julat waktu yang tertentu yang awal ni, kalau stroke tu sesuai untuk diberi ubat-ubatan yang spesifik untuk stroke, memang dan juga ada perkhidmatan di hospital yang sedemikian ni memang akan diberikan kepada pesakit. Jadi kalau datang lambat, mungkin pilihan option untuk ubatan yang sesuai itu dah jadi kurang. Katakan saya sendiri, kalau saya ada okey ni mungkin simptom kita stroke, saya sendiri tak akan meneka. Sebab saya sendiri akan minta kawan bawa saya ke hospital sebab perlukan imbasan otak, perlukan betul-betul yang paling penting dia otak bukan tu. dari macam ni tengok nampak boleh tahu, tak boleh. Scan, tak ada. Scan dengan mata kasar. Tak boleh. Jadi kalau saya doktor sendiri, itu berhalusinasi namanya. Betul. Saya sendiri doktor pun dia tak akan macam okey ini bukan stroke ni tak. Daripada luaran sebab memang kena buat imbasan dan macam mana nak buat imbasan otak tu hanya di facility hospital sama ada swasta ataupun kerajaan. Yang mana yang terdekat lah pergi. Jangan pergi dekat klinik sebenarnya sebab dia orang pun tak boleh nak memastikan. Kalau klinik pun apa yang dia boleh buat saya tahu. Dia akan buat referral letter pergi ke hospital. Dia dah makan masa dah kat situ. Betul. Sebab untuk dia datang pula kat klinik tu ramai pula orang kan dah betul masa ni. dah. Bila diagnose stroke ni dia melalui imbasan otak kan macam yang pergi. Dia bukan macam saya sendiri pun dah beramai jumpa. Saya sendiri tak akan membuat diagnosis stroke tu tanpa imbasan otak. Jadi kat mana nak buat memang di hospital. Bukan di klinik, bukan tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian. Macam mana kan? Okey, sebenarnya kita bercakap sesuatu yang sangat serius sebenarnya hari ini, tapi kita cuba sampaikan kepada penonton semua agar semua dapat memahami dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelayar-pelayar di Malaysia Gazette. Dan mungkin kata-kata terakhir Encik Fazli kepada rakyat Malaysia, memandangkan kita perlu sedar akan risiko semua orang berisiko untuk diserang stroke ini tu. Pada saya macam ni dah. Sebagai seorang yang banyak tanggungjawab dari sini apa semua, kita kena tanggungjawab pada diri sini, cek kesihatan sebelum apa-apa penyakit lah, kira stroke ke apa ke, supaya kita tahu keadaan diri kita. Jadi kalau kita tahu keadaan kesihatan diri kita, jadi kita boleh ambil tindakan yang sepatutnya lah untuk prevent kita daripada teruk. Jangan jadi macam orang kata dah kena walaupun boleh rawat, tapi kalau especially stroke, you akan ada lah dia punya keadaan nak balik kena normal tu akan mengambil masa. Tapi kalau you dah sihat, why not you stay sihat? Itu je. Betul. Kalau kita cakap berkenaan dengan tanggungjawab, mungkin setiap orang tanggungjawab ni macam-macam ni, nak bikin ni, nak bikin ni. Masukkan berapa persen untuk kesihatan kita. Ada tanggungjawab kepada kesihatan. Janganlah berapa persen, 100% lah. 100%. 100% untuk memikirkan tanggungjawab kepada diri sendiri, terutamanya berkenaan dengan kesihatan. Doktor, untuk pelayar-pelayar kita di Malaysia Gazette berkenaan kesedaran serangan stroke ini. Okay, saya setuju dengan dia sebab jaga tubuh ni amanah daripada Allah kan. Kita memang kena jaga. Dan juga kesedaran tu memang perlu diwujudkan beramai-ramai. Maksudnya bukan hanya yang dewasa, yang berumur, tapi semua termasuk anak-anak kecil yang mungkin menjadi yang mengawasi kita lah sebenarnya, menemani ahli keluarga di rumah, kerana stroke tu boleh berlaku 1 dalam 4 setiap individu di dalam dunia ni, which is 35%, jadi 1 in 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Salah satu daripada kita boleh mendapat stroke
di dalam jangka hayat kita. Maksudnya kalau tak dapat kali ni mungkin 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Nisbah tu tinggi, 1 dalam 4 dia very high, sangat tinggi. Jadi tu sebab kita tak boleh ambil endah. Tak boleh ambil endah dan kalau kita dapat mencegah, that's the best. Sangat ideal, perfect, sempurna. Tapi kalau kalau katalah berlaku, datang untuk memastikan kalau stroke, inilah ubatnya. Kalau bukan stroke, lega lah, alhamdulillah. Kalau kita kena ingat, dia tak semestinya tak berlaku kat kita atau orang terdekat. Dia bukannya sesuatu yang jarang berlaku. Dia sangat boleh kerap berlaku 1 dalam 4. Jadi saya memang minta semua, termasuklah kawan-kawan saya, keluarga, orang awan semualah, Nani, beritahu family, tanamkan dalam diri, sangat telitikanlah kesihatan kita. Dan juga ambil endah juga tentang simptom-simptom stroke itu sendiri dan juga risiko-risiko yang sebenarnya boleh dicegah seperti dikawal seperti darah tinggi, kecil manis, kolesterol, merokok terutamalah stres juga. Stres juga betul tu sebab kena exercise, juga physically active kerana semua boleh mengawal semua faktor risiko. Dan lagi satu juga doktor, kita perlu memerhatikan orang sekeliling juga, terutamanya yang orang muda ni tengoklah mak ayah yang dah water mask. Mungkin mereka tidak dapat ilmu itu. Anda mendengar perbincangan kami pada hari ini dengan informasi yang diberikan oleh Cik Fazli dan juga doktor, sampaikan kepada ibu bapa. Kita perlu tengoklah pastinya faktor perubahan fizikal itu ketara apabila serangan stroke, cepat-cepat bawa ibu bapa kita ke hospital. Betul. Itu pesanan doktor tadi. Itu penting. Tindakan awal yang perlu dilakukan apabila seseorang itu diserang penyakit stroke. Okey. Kita sudah sampai ke penghujung Borak MG. Rasanya macam nak borak lagi. Boleh kita panjangkan lagi tak? Banyak lagi ni Cik Fazli nak urus ini. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurhayati dan juga Encik Fazli Zakaria kerana sudi bersama Borak MG pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua pelayar di Malaysia Gazette. Kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial kami, boleh ikuti sekarang di semua platform iaitu di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan juga di portal kami www.malaysiagazette.com. Dengan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Stroke Sedunia. Jagalah kesihatan anda. Pastikan setiap tanggungjawab yang disenaraikan ada salah satunya berkenaan dengan sayang diri anda, tanggungjawab atas kesihatan diri anda. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Stroke Sedunia pada 29 Oktober 2024 kepada semua pesakit kami dan juga kepada seluruh masyarakat. Selamat menyambut Hari Stroke Sedunia. Selamat menyambut Hari Stroke Sedunia. Selamat Hari Stroke Sedunia. Selamat Hari Stroke Sedunia. Happy World Strokes Day. Selamat menyambut Hari Stroke Sedunia. Selamat Hari Stroke Sedunia. Selamat Hari Stroke Sedunia.